starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. You're such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. If I could run more, I love it. My private she's a whore. I know she like it for me. I'm a flyer like Aladdin on a pussy golden blessing. Why she did it? Cause she lying. What we do here is so discreet. If you ask me, I know nothing. She just jumping on my dick. I know she like it cause she like it. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Amelia Sahidah binti Rosli, berumur 19 tahun. Saya mempunyai hobi iaitu saya minat untuk mengambil gambar. Seperti orang lain juga, saya mempunyai cita-cita yang tinggi iaitu ingin menjadi seorang jurutera. Saya memulakan persekolahan saya di Sekolah Kebangsaan Desa Pandan di Kuala Lumpur dan seterusnya melanjutkan pelajaran saya ke Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Sultan Ibrahim. Ini saya merupakan seorang pelajar di Kolej Matrikulasi Kelantan dalam jurusan Sains Modul 2. Seterusnya, antara penlibatan dan pencapaian saya sepanjang persekolahan saya ialah saya dilantik sebagai naib pengerusi pengawas sukan ketika saya berada di tingkatan 4. Seterusnya, saya juga dilantik sebagai naib setiausaha kelab muzik ketika saya di tingkatan 4. Di peringkat sekolah, saya juga melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti. Contohnya, saya melibatkan diri dalam pasukan Sorak Rumah Merah dan mendapat tempat johan ketika Hari Sukan 2018. Saya juga melibatkan diri ke pertukaran pelajar ke Maktab Sabah pada tahun 2018 selama 2 minggu. Di peringkat kebangsaan, saya juga melibatkan diri sebagai pemegang sepanduk bagi setiap negeri bagi sukan MSSM tahun 2019. Saya juga merupakan pelajar yang komited dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan. Selain itu, saya juga gigih dalam menyiapkan segala tugasan dan dalam menyelesaikan masalah. Akhir sekali, saya juga pelajar yang disiplin dan mematuhi segala arahan yang diberikan dan tanpa membuat sebarang masalah. Seperti orang lain juga, saya juga mempunyai kelemahan yang tersendiri. Saya akan mengambil kesempatan dengan leka dan lalai dalam menjalankan tugasan, lebih-lebih lagi seorang ketua itu tidak tegas dan baik hati. Saya juga sukar menerima teguran dan mengambil masa untuk berubah, lebih-lebih lagi apabila ditegur di khalayak yang ramai. Saya juga memiliki misi yang tersendiri iaitu saya ingin bersungguh-sungguh dalam pembelajaran. Selain itu, visi saya juga ialah saya akan mencapai cita-cita saya sehingga berjaya. Saya berharap agar saya mendapat beasiswa JPA kerana saya ingin melanjutkan pelajaran ke universiti yang terbaik. Isu semasa yang akan dibincangkan oleh kumpulan kami ialah kadar pengangguran meningkat akibat daripada pandemik COVID-19. Secara umumnya, definisi pengangguran ialah seseorang yang ingin bekerja tetapi tidak mendapat sebarang pekerjaan. Mereka ini digolongkan sebagai tenaga buruh yang berumur dari 15 hingga 64 tahun yang ingin bekerja. Akibat daripada pandemik COVID-19 ini, kadar pengangguran di Malaysia semakin meningkat. Oleh itu, kami akan membincangkan tentang kesan-kesan dan juga langkah-langkah untuk mengatasi pengangguran ini.
Masalah pengangguran pada masa kini semakin meningkat dan boleh menyebabkan pelbagai kesan yang buruk kepada masyarakat dan negara. Hal ini demikian kerana negara-negara membangun jumlah capital terhad dan teknologinya rendah di mana yang melimpah adalah jumlah penduduknya. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah kerja. Pengangguran boleh menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimumkan tahap kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi kerana pengangguran boleh menyebabkan pendapatan nasional yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan yang berpotensi. Oleh kerana itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah. Selain itu, pengangguran juga memberi kesan kepada ekonomi negara di mana pendapatan hasil cukai akan mengalami masalah. Di samping itu, pengangguran akan menyebabkan pendapatan negara yang berpunca dari sektor cukai menjadi berkurang. Hal ini terjadi kerana pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan ekonomi menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, cukai yang perlu dibayar daripada masyarakat pun akan menurun. Jika penerima cukai menurun, dana untuk kegiatan ekonomi kerajaan juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun. Seterusnya, kesan lain yang boleh berlaku ialah daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil pengeluaran akan berkurangan. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian, tahap pelaburan menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu. Hal ini menyebabkan ekonomi negara akan berkurangan hasil daripada kekurangan pelabur asing. Seterusnya, taraf hidup penduduk di dalam sesebuah negara dapat diukur berdasarkan kepada pendapatan per kapita. Apabila wujudnya ramai tenaga buruh yang menganggur, menyebabkan keluaran negara kasar berkurangan dan ini akan menjejaskan pendapatan per kapita negara. Pendapatan per kapita negara yang rendah menunjukkan bahawa taraf hidup penduduk negara tersebut pada tahap yang rendah. Selain itu, pembangunan negara menjadi perlahan. Ini terjadi apabila infrastruktur dalam sesebuah negara tidak dapat dibangunkan untuk tujuan pembangunan negara kerana pendapatan negara yang tidak mencukupi untuk dibelanjakan ke arah pembangunan infrastruktur. Kerajaan sudah melaksanakan perancangan sewajarnya bagi mengelakkan kadar pengangguran keterlaluan yang boleh mengheret negara kepada krisis jika penularan COVID-19 mengambil masa lebih lama untuk dikawal. Menurut Pengerusi Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIER, Tan Sri Dr. Kamal Saleh, pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat, terutama pakej prihatin PKS tambahan yang tertumpu kepada perusahaan kecil dan sederhana, secara dasarnya adalah bermatlamat mengurangkan kadar pengangguran. Data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan kadar pengangguran pada Februari 2020 meningkat kepada 3.3% berbanding 3.2% pada Januari 2020. Namun, kadar pengangguran pada bulan berkenaan masih tidak dipengaruhi oleh kejutan dalaman yang disebabkan oleh penularan COVID-19. Sebaliknya, COVID-19 dijangka mula memberikan kesan kepada kadar pengangguran bermula Mac. Mengulas lanjut, kadar pengangguran adalah salah satu kes terburuk unjuran impak COVID-19 ke atas ekonomi. Jika krisis kesihatan ini berterusan dan lebih banyak syarikat terkesan, maka ekonomi semakin merundum dengan anggaran sebanyak 2.4 juta akan kehilangan pekerjaan. Sementara itu,
Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, tindakan kerajaan memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi serta langkah Bank Negara Malaysia BNM melonggarkan dasar monetari adalah untuk menguruskan ekonomi negara supaya proses pemulihan lebih lancar. Ia sekaligus bakal merancangkan kegiatan ekonomi dan juga memangkin permintaan buruh yang tinggi. Beliau turut mengemukakan berdasarkan unjuran tabung kewangan antarabangsa IMF, pengangguran di Malaysia dijangka meningkat ke paras 4.9% tahun ini berbanding 3.3% sebelumnya. Angka ini adalah berdasarkan anggaran data semasa yang mana pertumbuhan guna tenaga adalah 1.5% setahun. Meskipun demikian, sekiranya ekonomi kian pulih, kadar pengangguran akan menurun disebabkan permintaan buruh yang bakal meningkat. Sementara itu, pensyarah kanan Putra Business School PBS Prof. Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif mengesyorkan bakal graduan memfokuskan bidang pertanian kerana negara masih mengimport banyak makanan dari luar negara. Selain itu, graduan hendaklah memikirkan kursus yang sesuai dengan kehendak industri sebelum mereka bersedia belajar ke peringkat lebih tinggi selepas ini. Di samping itu, pensyarah kanan ekonomi University Science Malaysia USM Dr. Abdul Rais Abdul Latif pula berkata, masalah ekonomi 30 tahun dahulu tidak sesuai dibuat perbandingan kerana situasi ekonomi ketika itu berasaskan pembuatan. Menurut beliau, ekonomi negara ketika ini lebih menekankan sektor perkhidmatan dan GIG yang menyumbang hampir 70% kepada pendapatan negara. Gangguan ekonomi memang ada, tetapi tidaklah sehingga ke tahap seperti beberapa tahun lalu. Saya menjangkakan isu pengangguran dalam kalangan graduan ini hanya bertahan dalam tempoh setahun hingga 2 tahun sahaja. Kerajaan sudah memberikan pelbagai pakej rangsangan dan insentif bagi membantu golongan yang terjejas akibat COVID-19. Apa yang perlu ialah graduan kena bijak mengambil peluang bekerja sendiri dalam sektor GIG ekonomi. Selain itu, menjadi usahawan serta melibatkan diri mencari lebih banyak peluang ekonomi secara dalam talian. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned with, don't be impolite. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. Friends. Seterusnya, taraf tahap. That's how you spell friends. Mengurangkan yang sudah Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. F-R-I-N-D-S. Have you got no shame? You looking insane, turning up at my door. It's 2 in the morning, the rain is pouring. Haven't we been here before? Don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. Have you got no shame? You looking insane, here we go again. So don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere.